Kemudian Allah uji lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara ujian Allah ialah membina Kaabah. Nabi Ibrahim pun buatlah Kaabah, binalah Kaabah. Cerita bagaimana Kaabah ini dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi bila sudah dibina Kaabah ni, hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi Ibrahim bina Kaabah dengan anaknya Ibrahim, dengan anaknya Ismail. Maka itulah Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat bernama Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar kata, "Ya Rasulullah, masjid apakah yang mula-mula dibina di atas bumi?" Rasulullah SAW jawab, "Masjidil Haram." Kemudian masjid apa lagi? Nabi jawab, "Masjidil Aqsa." Kemudian Abu Zar tanya lagi, "Berapakah beza jarak usia Masjid Haram dengan Masjidil Aqsa?" Rasulullah jawab, 40 tahun beza. 40 tahun. Sebab tu Nabi Ibrahim bina Kaabah dengan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim bina Masjidil Aqsa dengan anaknya Ishaq. Tadi Ustaz sebutkan Nabi Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim punya isteri Sarah. Sarah ni asalnya tak dapat anak. Izinkan kahwin dengan Siti Hajar, dapat anak namanya Ismail. Akhirnya Allah izin juga Siti Sarah dapat anak. Dapat anak juga. Baik tu mana-mana orang perempuan kalau kahwin tak dapat anak, izinkan suami kahwin lain. Makcik janganlah. Itu betul. Dapat anak tapi bukan anak dia, anak bini muda lah. Buat anak sendiri apa masalah dia kan? Dapat anak. Disebut dalam Quran, memang ujian Nabi Ibrahim ni kuat. Kuat. Disebutkan dalam Quran, anak sulung umur 96 tahun, masa dapat anak dengan Siti Sarah tu, malaikat datang bawa berita. Malaikat datang bawa berita. Tadi Ustaz sebut, saya dengar tadi. Ustaz sebut kan, Siti Sarah ni kan asalnya anak saudara Nabi Ibrahim. Siti Sarah ni dipanggil adik-beradik dengan Nabi Lut. Nabi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim, betul. Memang duk sezaman. Jadi masa malaikat ni nak pergi kota Sodom, binasakan kaum Lut, singgah dulu tempat Nabi Ibrahim dua malaikat ni. Bawa Nabi Ibrahim dapat berita yang Nabi Ibrahim akan dapat anak. Yuqalu lahu Ishaq, namanya Ishaq. Belum lahir lagi malaikat beritahu kamu akan dapat anak namanya Ishaq. Siti Sarah macam ibu-ibu lah duduk belakang tabir. Ketawa Siti Sarah. Suka. Pasal menopause. Ibu-ibu umur 90 dapat anak, tak ketawa. Dah sebaya dengan cicit anak tu. Tapi Allah sebut ini kuasa Allah Ta'ala. Itu ujian Nabi Ibrahim. Dah. Itu ujian. Itu yang saya tengah mikir ni, esok kalau kahwin anak dengan cucu sebaya macam mana ni besok ni. Sekian ni maklumkanlah. Ni tengah pasangan ni. Ni malam kan mustajab doa ni. Amin lah sikit ibu. Allah, korang ni tak support betul lah. Amin. Jadi nak sebutkan hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Ishaq. Nabi Ismail bina Kaabah dengan Nabi Ishaq bina Masjidil Aqsa. Baik, saya nak cerita tadi Allah uji Nabi Ibrahim setelah dibina Kaabah itu. Allah berfirman, wa'adzin finnasi bil hajj. Wahai Ibrahim, panggil manusia buat haji. Oh tu. Wa'adzin finnasi bil hajj. Nah, Allah perintah wahai Ibrahim, seru manusia buat haji. Tuan-tuan para jemaah dirahmati Allah, di Mekah mana ada orang masa tu? Di Mekah mana ada orang? Tengok macam mana taatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu bila Allah perintah wa'azin finnas bil hajj, wahai Ibrahim, serulah manusia buat haji. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, bagaimana aku nak menyampaikan hal itu kepada manusia sedangkan suara aku tak dapat menjangkau? Masa tu mikrofon tak ada, WhatsApp, Instagram, Telegram tak ada, TikTok tak ada, semua tak ada.
Tapi taat Nabi Ibrahim ni yang kita nak ikut. Lalu bila Nabi Ibrahim sebut begitu, wahai Tuhanku, bagaimana aku nak sampaikan hal ini kepada manusia, nak ajak mereka pergi haji, suaraku tak dapat menjangkau mereka. Allah berfirman, serulah dan aku yang akan menyampaikan. Maka Nabi Ibrahim pun berdirilah di makamnya, makam Ibrahim, ataupun setengah pendapat mengatakan Nabi Ibrahim ni punya taat naik atas bukit Safa. Baik tu saya sebut, kalau tuan-tuan dapat pergi haji, pergi umrah, sebenarnya kita pijak bukit Safa, kita pijak bukit Marwah, kita pergi Arafah, tu semua tempat yang pernah dipijak oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Tabarakallah. Jadi lepas ni si borang package, faham? Saya pergi bulan 11, sekian dimaklumkan. Saya bukan nak fokus yang itu. Yang saya nak fokus, Nabi Ibrahim naik bukit Safa. Ada riwayat kata Nabi Ibrahim panjat bukit Jabal Abi Qubais. Di mana Jabal Abi Qubais ni? Bukit Safa, belakang tu kan ada istana raja tu kan. Itu namanya bukit Abi Qubais. Atas bukit itulah Nabi Ibrahim naik. Nabi Ibrahim panggil manusia. Disebutkan dalam tafsirul Quran, bila Nabi Ibrahim panjat bukit Jabal Abi Qubais tu, Nabi Ibrahim seru, wahai manusia, sesungguhnya Rabb Tuhan kamu telah menjadikan sebuah rumah untuk kamu, ni Kaabah ni, fahajju, berhajilah kamu semua. Dikatakan waktu Nabi Ibrahim panggil manusia tu, seru, gunung ganang semuanya tunduk, hingga sampai suara Nabi Ibrahim ke pelosok bumi. Dan Allah memperdengarkan seruan Nabi Ibrahim ni sampai pada anak cucu yang ada dalam rahim ibu-ibu, dalam sulbi manusia. Nak sebut di situ, tugas kita hanya menyeru saja. Allah menyampaikan. Sebab itu bila seruan tu sampai, hari ini orang pergi haji, apa mereka jawab seruan itu? Mereka sambut seruan Nabi Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma, kami sambut seruanmu ya Allah, labbaik, kami sambut seruanmu. Itu sebab kalau pergi umrah, pergi haji, saya pesan jemaah, jawab tu sungguh-sungguh. Ini seruan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kita sambut labbaik. Ini tak semangat pun. Package bayar mahal. Ini bukan marah ni. Jemaah-jemaah tahulah saya ni garang, tapi hati baik. Muka je samsing, hati ada taman. Jawab sungguh-sungguh, labbaik Allahumma labbaik, kami sambut seruanmu ya Allah. Itu labbaik. Orang Arab memang begitu. Kalau mak ayah panggil Rayhan, labbaik. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Nabi pun ajar, kalau orang panggil jawablah labbaik. Orang Arab tu amal ni, orang Melayu kena amal juga. Ini panggil Rayhan, mak saya panggil Rayhan, ya mak. Kalau saya jawab labbaik, mak kata siapa pula lebay? Bukan lebay mak, labbaik. Labbaika. Asalnya labbaik itu labbaik itu. Ya. Kita orang Melayu kalau mak panggil Rayhan, ya mak. Kalau suami panggil ibu-ibu, ayang, iya bang. Kalau ibu-ibu panggil abang, oi. Tu biasa orang lelaki jawab. Oi. Hari ni jawab labbaik. Labbaik. Ini Nabi ajar sahabat-sahabat, kalau orang panggil jawablah labbaik. Jadi Nabi Ibrahim pun begitulah, dan kita pun begitulah. Bila dipanggil kita jawablah labbaik Allahumma labbaik.